Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wa afdalu salatin wa atammu taslim ala sayyidina Muhammadin khatimin nabiyyin wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid darain amin ya rabbal alamin. Kata dia keempat, mukhalafatuhu ta'ala lil hawadith. Dia kata sifat yang keempat daripada 20 sifat yang wajib atas tiap-tiap mukallaf belajar hingga mengetahui sifat tersebut serta dengan dalilnya. Sifatnya yang keempat ini, nama sifat ini mukhalafatuhu ta'ala lil hawadith. Baik, terjemahannya, artinya dia kata, maksudnya dalam bahasa terjemahan daripada bahasa Melayu, bahasa Arab ke bahasa Melayu. Arti mukhalafah dalam bahasa Melayu kita bersalahan Tuhan subhanahu wa ta'ala bagi segala yang baharu. Dia terjemah lafzan bi lafzin, harfan bi harfin, kalimatan bi kalimatin. Dia terjemah sebiji kita panggil. Mukhalafah maknanya bersalahan. Mukhalafatuhu makna bersalahan Tuhan subhanahu wa ta'ala lil hawadith bagi segala yang baru. Terjemah sebiji-sebiji. Adakah ini makna sifat yang keempat, makna sifat ataupun masadak bagi sifat yang sabit di zat Allah Ta'ala, ataupun macam mana? Adakah bersalahan tu yang sabit di zat Allah Ta'ala? Tidak, bukan. Ini terjemahan daripada mukhalafah. Bila sebut bersalahan Tuhan, adakah membawa makna yang tertentu? Tak. Dia hanya semata-mata terjemah saja bagi orang yang tak faham bahasa Arab. Adakah madah mukhalafah atas wazan mufa'alah membawa maksud bainas naini? Ada kita belajar dalam matan binanya, fa'ala yufa'ilu mufa'alatan, fa'ala yufa'ilu mufa'alatan, wa fi'alan wa fi'alan. Masdar dia ada 3. Contohnya qatala yuqatilu muqatalatan. Maknanya dia kena musyarakah bainas naini. Ada musyarakah dua pihak. Adakah macam tu? Makna bila musyarakah di sini, adakah makna mukhalafah di sini sama dengan maksud dalam ilmu sarf yang kita belajarnya? Dalam ilmu sarf, mukhalafah maudhu'nya dihantarkan pada maddah musyarakah bainas nain. Macam qatala Zaidun Amran. Mana qatala Zaidun Amran ni musyarakatu Zaidin Amran fil qatli. Jadi sama-sama Zaid dan siapa dia, dengan Umar, dengan Ammar tadi, sama-sama berbunuh-bunuhan. Sebab itu kita terjemah berbunuh-bunuhan di antara Zaid. Bukan berperang. Berperang boleh juga lah, perang, tapi 2 orang ni tak kata berperang. Perang ni dia kena ramai. Dalam bahasa Melayu kita kena kira juga bahasa Melayu tu. Ada orang terjemah berperang lah oleh Zaid dengan 2 orang. Nak perang apa? Perang berbunuh-bunuhan lah maksudnya. Kalau dalam jamaah baru dipanggil berperang. Baik, adakah dia guna macam tu? Kalau guna itu maknanya Allah Ta'ala bersalahan dengan makhluk baharu bersalahan dengan Allah. Syarat dia kena macam tu, kena ada 2 benda. Kalau mengikut maddah mufa'alah, kena ada 2 benda.
Kalau madah mufa'alah tu dia kena ada dua benda. Maknanya sama ada perbuatan tu daripada dua belah pihak, macam qatala Zaidun Amran, maknanya qatala Zaidun Amran ni kita boleh baca dua wajah. Qatala Zaidun Amran wa qatala Amran Zaidun, wa qatala Zaidun Amran wa qatala Zaidan Amrun. Boleh baca dua wajah. Maksudnya sama-sama bunuh, sama-sama fa'il maf'ul. Dalam madah mufa'alah ni sama-sama fa'il dengan maf'ul. Sebab tu dalam kalau dalam kitab-kitab kalau kita buka, kalau madah mufa'alah, fa'ala yufa'ilu taf'ilan, fa'ala yufa'ilu mufa'alatan. Kalau madah ni kita boleh baca dua wajah. Macam qatala Zaidun Amran, boleh baca juga qatala Zaidan Amrun. Zaid boleh jadi fa'il dan maf'ul dalam masa yang sama. Amar pun menjadi fa'il dan maf'ul. Zaid yang kena berbunuh dan ni pun kena bunuh juga. Membunuh dan kena bunuh. Jadi begitu. Dua-dua pihak. Ada yang sebelah pihak macam qatalahumullah dalam Quran kan. Qatalahumullah. Jadi itu sebelah pihak saja. Yang berperangnya Allah Ta'ala, tapi kufar tak berperangnya Allah. Itu sebelah pihak. Tetapi tetap ada dua benda. Tetap ada dua pihak. Cuma perbuatan tu sama ada kedua-dua belah pihak berlaku ataupun sebelah pihak saja. Macam dua contoh tadi. Di sini adakah madah ni macam tu? Persoalan kita. Bila sebut bersalahan Tuhan Subhanahu wa ta'ala bagi segala yang baharu, mana bersalahan ni tak sama, berlawanan. Mukhalafah, Allah Ta'ala mukhalafah dengan baharu, baharu mukhalafah, mana kena ada dua benda lah. Baik, kalau orang tanya sebelum ada baharu ni Allah Ta'ala mukhalafah dengan siapa? Kalau difaham daripada madah mufa'alah ni, sebelum ada benda baru ni Allah Ta'ala mukhalafah dengan siapa? Macam mana kita jawab? Baharu ni baru buat saja. Sebelum tu dia mukhalafah dengan siapa? Maka tak ada makna sifat mukhalafah ni. Sifat mukhalafah semuanya azali. Sifat Allah Ta'ala semua azali. Sifat Allah Ta'ala semua asalnya azali, sedia kala dah. Jadi bila kita sebut Allah Ta'ala mukhalafah dengan benda baru, kalau tak ada benda baru tak ada mukhalafah. Syarat nak mukhalafah kena ada benda baru. Macam mana nak jawab? Macam mana kita nak jawab persoalan ni? Ada orang yang timbulkan soalan macam ni, orang yang nak tashkik kita kan dalam masalah ni, dia akan timbulkan soalan ni. Kalau tak ada benda baru, macam mana Allah Ta'ala nak bersalahan? Dia bersalahan dengan siapa adanya? Dia soal pula. Bila tak ada baharu ni, makhluk ni, alam ni, Allah Ta'ala bersalahan dengan siapa? Dan bersalahan ni kena sedia kala lagi dah. Mana baharu pun nak kena sedia, tak munasabah baharu sedia kala. Baik, maka kata Syekhuna Tok Guru Jiman Guak Payang, dia kata bukanlah dikehendaki, riwayat daripada Padak yang Mekah, bukanlah dikehendaki dengan madah mukhalafah sini, bukanlah dikehendaki, bukanlah maksud madah mukhalafah dengan makna musyarakah, tak, bukanlah dikehendaki, bukanlah maksud daripada mukhalafah itu bersalahan Allah Ta'ala, bukan hak tu, bukan makna yang kita nak. Ini semata-mata nama dan terjemah sahaja. Baik, lepas tu macam mana dah nama dan terjemah, kita nak hak maknanya, maka dia kata musannif, dan maknanya ni yang kita nak, dan maknanya ketiadaan menyamai Allah Ta'ala bagi segala makhluk. Tak ada beza juga kata. Apa? Tak ada beza juga. Ketiadaan menyamai bagi Allah Ta'ala bagi segala makhluk. Makhluk ni benda yang baru buat. Dia kata ada beza, bukan tak ada beza. Sebab tu makna dengan terjemah tadi tak sama. Makna di sini ialah yang sabit di zat Allah Ta'ala ni. Kerana semua ni 5 sifat ni, sifat qidam, baqa, mukhalafah, qiyamu ta'ala binafsih, wahdaniyah, semua tu sifat yang
madlulnya nafi. Sebab tu disebut sifat salbiyah ni madluluha nafyu ma yaliqu bijalali. Jadi sifat yang madlul tu sabit dia ada di zat Allah Ta'ala tu. Madlul tu ialah makna yang sifat yang sabit di zat Allah Ta'ala tu. Ni lafaz yang kita cakap dipanggil dal ataupun kalimah. Yang kita naknya madlul, makna ni yang dimaksudkan di sini, iaitu ketiadaan menyamai Allah Ta'ala bagi segala yang baharu. Bukan makna mukhalafah dah, makna tak sama Allah Ta'ala dengan segala baharu, dengan makhluk tak sama. Baik, kemudian pasal apa kita guna juga, pasal apa guna nama mukhalafatuhu ta'ala lil hawadis, pasal apa tak guna nama adamul mumathalah lahu, ada mumathalatihi ta'ala lil hawadis, contohnya tak guna hak tu. Pasal apa kita guna mukhalafah? Sebabnya kesemua sifat-sifat Allah Ta'ala ini tauqifiyah, ai ta'limun minar rasul. Tauqifiyah tu makna ta'limun minar rasul. Sifat-sifat Allah Ta'ala ni semua bukan boleh reka dah, semua kita ambil daripada rasul. Kata dalam matan Jaharah, dia kata asma'uhu tauqifiyah wa kadza as-sifat. Tidak, dalam matan Jaharah dia kata kesemua nama-nama Allah Ta'ala itu tauqifiyah, makna ta'limun minar rasul, makna semuanya diambil dan diperoleh daripada sumbernya rasul sendiri yang menceritakan nama-nama Allah Ta'ala 99. Dan begitu juga sifat-sifat Allah Ta'ala 20 ni ta'limun minar rasul, diambil dan dipelajari daripada rasul nama-namanya. Maka bila rasul sebut mukhalafah, maka kita pakai mukhalafah lah, tanpa menilik kepada makna dia yang makna lughah, makna lughawi. Kita tak mau makna lughawi, tapi kita nak makna murad atau maksud yang ada di zat Allah Ta'ala tu, ataupun dipanggil madlul, iaitu ketiadaan menyamai Allah Ta'ala bagi segala yang baharu, bagi segala makhluk. Dalam kata yang lain dikatakan zat Allah Ta'ala bukan jirim dan sifat Allah Ta'ala bukan arad. Itulah yang duduk di sabit Allah, di zat Allah Ta'ala. Zat Allah Ta'ala bukan jirim dan sifat Allah Ta'ala bukan arad. Maka kata Syekhuna, bersalahan ini dipanggil makna malzum, bukan makna lazim. Pasal apa? Makna lazimnya ialah ketiadaan menyamai Allah Ta'ala bagi baharu, ataupun zat Tuhan bukan jirim dan sifat Tuhan bukan arad. Zat Tuhan bukan jirim dan sifat Tuhan bukan arad tu, itu makna lazim dia daripada bersalahan. Maknanya lazim daripada Tuhan itu tidak jirim, lazim daripada bukan sifat dia tu tidak arad, lazimnya bersalahan. Dipanggil malzum, bersalahan ni malzum, tidak menyamai ataupun Tuhan bukan jirim bukan arad tu ialah lazim dia. Maka diibaratkan dengan malzum tapi maksudnya nak lazim. Itu yang dibahaskan oleh tok guru kita. Baik, faham no? Boleh faham? Okey nah. Jadi tak timbul iskal lah. Ada orang kata bersalahan dengan takluk ilmu Allah Ta'ala dan sebagainya, tak ada iskal. Iskal dah selesai. Sebab apa? Sebab bukan maksud di sini bersalahan. Yang maksudnya ialah makna lazim, itu ialah zat Allah Ta'ala bukan jirim dan bukan arad. Zat Allah Ta'ala bukan jirim, sifat Allah Ta'ala bukan arad, yang akan dinyatakan nanti. Baik, dia kata maknanya, yakni makna mukhalafah, ma sadaq mukhalafah, madlu mukhalafah yang sabit di zat Allah Ta'ala tu ialah ketiadaan menyamai Allah Ta'ala bagi segala makhluk. Itu yang duduk di zat Allah Ta'ala.
Ini yang dinamakan sifat salbiah. Sifat salbiah sifat bangsa nafi, ketiadaan, tidak. Tak sama Allah Ta'ala bagi makhluk. Tak sama, kita bubuh lagi makna yang ni bukan jirim Allah Ta'ala tu, dan sifat dia bukan arad. Baik. Dan jika pada satu wajah sekalipun, ni ghayah pada kata tidak menyamai, walaupun pada satu wajah sekalipun tak serupa Allah Ta'ala dengan makhluk. Sebab apa? Kerana segala yang baharu ini tiada sunyi ia daripada bahawa ia jauhar atau ia arad. Dia nak berdalil di sini, dia kata tak sama Allah Ta'ala bagi segala makhluk ini, walaupun satu wajah, walaupun satu sudut sekalipun, tak sama. Walaupun satu sudut, tak sama sekali. Kita kata okey, Allah Ta'ala bukan sama dengan kita, walaupun mungkin sama dari segi satu sudut. Sudut macam mana? Kot-kot dia duduk belah atas langit dia. Mana dalilnya? Ar-Rahmanu ala arsyis istawa. Allah Ta'ala duduk bersila atas langit. Orang tu terjemah bersila atau lagi teruk. Ayat Quran jelas dia kata. Itu wajah, satu wajah daripada wajah-wajah baharu. Sudut, maknanya atas, bawah, kiri, kanan ni sifat bagi baharu. Tak boleh. Itu ayat Quran bercanggah dia akan nyatakan nanti. Sebab apa? Baik. Dia kata walaupun satu wajah sekalipun tak boleh, kerana segala yang baharu tiada sunyi daripada bahawa tiada sunyi ia baharu daripada bahawa ada ia baharu itu jauhar atau ada ia baharu itu arad. Benda baharu ni yang lain pada Allah Ta'ala. Baharu ni benda yang kena jadi, benda yang baru jadi. Benda baru jadi ni yang Allah Ta'ala jadikan al-hudus, al-hadith. Mana benda baru, al-hadith dalam bahasa Arabnya kata mana al-mawjud ba'dal adam, benda yang ada selepas daripada tiada. Mana tentu ada yang mengadakan dia, mujid tu, tak apalah di situ. Baik, tu benda baharu. Benda baharu ni ada dua saja di alam ni. Yang pertamanya jauhar, yang keduanya arad. Ini istilah ulama usuluddin. Yang pertamanya jauhar, ataupun kita panggil jirim. Apa makna jauhar? Apa makna jirim? Apa makna arad? Apa makna jisim? Apa makna jauhar? Jauhar tu ialah suatu yang mawjud, yang bawa diri sendiri. Mana dia tak tumpang pada orang lain. Ini bahasa paling mudah, bahasa kampung. Bawa dia sendiri, dia tak tumpang pada zat lain. Jauhar ini istilah yang kita guna bagi zat baharu macam kita ni. Kita ni zat baharu. Zat Allah Ta'ala tak boleh panggil jauhar. Itu nama bagi zat baharu. Dan dinamakan juga dengan jirim, zat baharu ni. Jauhar ni maknanya benda yang boleh bawa dirinya sendiri, makna dia tak tumpang pada benda lain. Macam ni. Ni dia boleh bawa diri dia sendiri, bukan dia boleh jalan. Dan maksudnya dia tak kena tumpang pada benda lain, tak kena berdiri pada tempat lain, pada zat lain. Dialah zat yang sendiri, cara diri dia. Ini dipanggil jauhar. Dan dinamakan juga jirim. Sebab apa nama jirim? Sebab lain i'tibar. Nama musammanya satu, tapi namanya berbeza. Satu musamma sahaja, nama berbeza, asma' banyak. Jirim, kalau kita i'tibar, dia mengambil ruang di alam ini, dipanggil jirim. Macam kita baca dulu ni. Jisim pula benda yang sama juga. Benda yang sama juga. Kalau kita i'tibar dua jauhar yang terbentuknya daripada dua jauhar ataupun lebih, dinamakan jisim.
Kalau dua jauhar ni dibentuk satu benda tu daripada dua jauhar dan lebih 3, 4 dan sebagainya, gabung jadi satu benda, maka dinamakan jisim. Macam kita ni, kita ambil contoh mudah lah, kita ni dibentuk daripada tangan, kepala, kaki, badan. Jadi semua ni dipanggil jauhar ni. Kemudian bentuk semua keseluruhan ni dipanggil jisim. Lebih daripada dua jauhar saja dipanggil jisim. Jadi ibarat berbeza, nama sama saja. Apa nama? Musammanya sama saja. I'tibar berbeza tetapi masodaknya sama. Benda yang sama. Contoh Tok Rudiman dia buat contoh macam mana? Contoh dia kata macam seorang tu nak macam-macam pangkat nama. Dia tu dia panggil Pak Long pasal dia sulung. Dia ni panggil Pak Long pasal apa? Pasal dia sulung. Kemudian dia panggil juga dia Pak Su. Pasal apa dah Pak Long panggil Pak Su pula? Pasal kira kod bini dia tu bongsu. Adik-beradik anak belakang belah bini dia panggil dia Pak Su juga lah. Dah Mak Su ni kahwin dengan Pak Su. Betul tak? Ehsan. Betul tak? Betul tak? Tak apa kan cara orang tua-tua. Kan tak boring. Boring kita buat cara moden tu ni. Pasal baca kitab tua ni. Kalau boring kita buat cara moden. Tak apa noh. Okey noh, boleh faham. Okey. Ini bahas takut orang bukan Kedah tak orang faham tak. Boleh faham ni. Boleh okey. Tak faham nak tanya orang ni orang Kedah. Jadi maknanya seorang tu kita lain iktibar. Kalau iktibar balik bini dia panggil Pak Su. Iktibar dia sendiri tu anak sulung panggil Pak Long, anak menekan dia sendiri. Begitu juga benda yang sama saja tapi lain-lain iktibar. Sabar tu. Yang keduanya dipanggil arak. Arak ni khusus pada sifat benda. Arak tu khusus kepada sifat baru. Arak itu khusus pada sifat bagi baru. Sifat bagi benda baru ni dinamakan sebagai arak. Sifat Allah Ta'ala tak bagi nama arak. Ini istilah ulama tauhid. Nak beza di antara qadim dengan baru. Maknanya Allah Ta'ala kita panggil zat Allah. Kita tak boleh panggil jauhar. Salah. Kerana jauhar tu untuk baharu saja. Jisim tu untuk baharu saja. Jirim tu untuk baharu saja. Begitu juga sifat. Sifat dia umum. Boleh guna pada baharu, boleh guna pada semacam zat lah. Zat boleh guna pada baharu, boleh guna pada qadim. Begitu juga sifat boleh guna pada baharu, boleh guna pada qadim. Tetapi arak tak boleh guna kepada benda qadim, pada sifat qadim, kerana dia khusus pada benda baru. Daripada maddah arada tu sendiri kita faham dah. Maknanya dia baru datang. Arada ni makna perkara yang baru timbul. Sebelum ni tak ada, perkara yang baru datang dan baru timbul. Kemudian dia boleh hilang. Sebab tu dipanggil arad. Baik. Jadi arad ni sifat baharu ataupun maknanya suatu yang kalau kita tengok dalam ta'liq di luar tu dia kata qauluhu atau ada ia arad, iaitu suatu yang maujud di belah bawah tu, yang berhajat padanya, pada adanya itu kepada tempat yang menempati ia padanya. Arad ini suatu benda ada diri. Maujud ni mana benda yang ada dirinya, kita boleh nampak dengan mata, yang memerlukan kepada ada dia ni, kewujudan dia ni memerlukan kepada tempat dia nak tumpang duduk, baru dia ada di alam ni. Tempat yang tumpang duduk tu lah ialah jauhar ataupun jisim ataupun jirim tadi, zat baharu tu. Faham tu? Contohnya seperti warna kitab ni, yang ni zat, maka araknya ialah warna biru ni yang duduk pada kulit kitab ni. Mudah saja dia punya contoh. Dan gerak diam dan jauh hampir, ini semua sifat ataupun dipanggil arak, sifat-sifat bagi benda baru. Baik. Jadi Allah Ta'ala dia bukanlah jirim zat dia, dan dia sifat-sifat dia bukanlah seperti arak ni. Arak ni seperti warna, cahaya, gerak, diam, jauh, dekat, atas, bawah, jihad yang 6 tu, atas, bawah, kiri, kanan, depan, belakang. Kerana itu semua dipanggil lawazim.
lawazimuz zat, benda-benda yang sifat-sifat bagi zat, ataupun dipanggil arad, sifat-sifat bagi zat baharu. Benda yang tak dapat, benda baru ni dia mesti ada pihak dia. Baik, kalau begitu dia kata kerana segala yang baharu ini tiada sunyi ia daripada jauhar ataupun ada dua ni saja. Benda baharu sama ada zat ataupun sifat. Senang kita terjemah lagi bahasa. Zat yang dinamakan sebagai jauhar ataupun sifat dinamakan sebagai arad. Zat baharu dinamakan jauhar, sifat baharu dinamakan arad. Baik, dan Allah Ta'ala bukannya jauhar dan bukannya arad. Ini yang kita nak. Makna ni yang duduk di zat Allah Ta'ala. Allah Ta'ala itu bukan jauhar dan bukannya arad. Bukan tu. Kita tengok balik ta'rif sifat salbiah tu apa? Sifat salbiah itu ialah madlulnya nafyu ma yaliqu bi jalali. Nafikan tiap-tiap suatu perkara yang tak layak dengan zat Allah Ta'ala. Apa yang tak layak dengan zat Allah Ta'ala? Jirim arad. Apa yang tak layak? Permulaan. Apa yang tak layak? Kesudahan. Itu semua tak layak dengan zat Allah Ta'ala. Jadi kita faham daripada sifat salbiah ni, daripada ta'rif dia, daripada maddah sifat tu sendiri, daripada jenis sifat tu sendiri. Bila sebut sifat salbiah, kita nak apa? Nak nafi tu. Nafi tu yang sabit di zat Allah Ta'ala. Begitu juga sifat ma'ani. Sifat ma'ani dia ada maknanya yang berbeza dengan sifat salbiah yang akan dinyatakan nanti di akhir perbahasan sifat. Baik, dia kata maka tiada ia Allah Ta'ala, apabila Allah Ta'ala bukan jauhar dan bukan arad, maka tafri'nya, natijahnya, maka tiadalah ia Allah Ta'ala itu menyerupai, menyamai akan suatu daripada makhluk sekali-kali. Yang ni yang kita kena tanam dalam akidah kita dulu. Faham ni? Tanam dalam akidah. Tuhan bukan jauhar dan Tuhan juga bukan arad. Tuhan bukan jauhar, Tuhan bukan, sifat dia tu bukan bersifat-sifat dengan arad, bersifat dengan sifat arad. Bila Tuhan bukan jauhar, sifat-sifat jauhar pun tak boleh ada pada dia. Pada jauhar dia ada sifat-sifat dia. Macam kita ni, kita ada sifat kita, iaitu ada saiz tertentu. Betul tak? Bila kita berada dalam alam ni, maka kita akan berada dalam ruang kosong di mana kita akan mengikut ruang kosong itu, akan ditempati oleh saiz kita. Kalau kita besar lah, kecil lah, maka terbentuklah saiz dan bentuk. Kalau kita ramai, dia akan ada lah kiri kanan, atas bawah, depan belakang. Bila ada alam ni, macam sekarang ni kita berada di bawah, ada orang, ada atas, ada pihak atas, ada pihak bawah, lantai, pihak atas sini, pihak kiri, kanan, depan, belakang. Ini semua ni dipanggil sifat baharu ataupun lawazim bagi jauhar yang tak dapat tidak lah. Bila dijadikan jauhar, benda-benda ni kena ada. Tapi ada juga jauhar yang tak ada pihak. Ada juga jauhar yang tak ada atas, bawah, kiri, kanan, depan, belakang. Jauhar apa? Dia panggil jauharu fard. Jauhar tunggal. Jauhar tunggal. Jauhar ada dua. Jauhar fard dengan jauhar murakkab. Jauhar murakkab tu merujuk pada jisim lah. Jauhar yang digabungkan daripada dua jauhar dan lebih membentuk jisim. Macam kita ni. Jauhar fard satu saja. Kata Syekhuna Syekh Hasan Hindi, dia kata kalau Allah Ta'ala jadikan di alam ni, kali pertama Allah Ta'ala jadikan zarrah, jirim, kali pertama tak ada apa, tak ada, dia saja Allah Ta'ala jadikan. Dia ada tak kiri kanan, depan, belakang, atas, bawah. Allah Ta'ala jadikan satu benda kali pertama, tak ada lagi mui apa, tak ada, benda ni saja Allah Ta'ala jadi. Jauhar ni ada tak depan, atas, bawah, kiri kanan, depan, belakang? Ada atas, bawah, kiri kanan, depan, belakang ni dengan sebab kita nisbah kepada benda lain.
kiri saya, kanan saya, depan saya, kiri rumah, atas rumah, bawah rumah, ada benda yang kita nisbahkan. Kalau tak ada benda ni satu saja, dia nak nisbah dengan apa? Tak nisbah, maka tidak ada pihak. Itu dalam ilmu maqulat, tak ada pihak, ada satu benda saja. Jadi jangan keliru. Bila kata Jawhar fard ni tak ada pihak, dia sama dengan Allah Ta'ala, tu dia kena jaga. Apatah lagi orang yang berkata Ar-Rahmanu ala arsyistawa, dia kata Tuhan duduk bersila atas arah, duduk sebelah atas tu tak kena dah. Bersila tu tak kena juga, dia ada saiz. Arah besar mana? Besar langit bumi, Allah Ta'ala besar tu, besar langit bumi tu. Kemudian duduk bersila atas tu pula, duduk sebelah atas pula, bermakna dia ada pihak atas. Sedangkan Jawhar Firid yang Allah Ta'ala jadikan, dia boleh kalau buat kali tamar tu tak ada pihak. Mana lebih besar, mana yang lebih tinggi? Takkan Jawhar yang Allah Ta'ala jadikan kali tamar tu lebih besar daripada, lebih sempurna daripada Allah Ta'ala sendiri, kerana dia kena ada pihak. Itu persoalan yang timbul kan, narak di atas golongan yang menolak sifat 20 ni. Baik, yang berpegang kepada zahir Al-Quran, narak pada orang yang berpegang pada zahir Al-Quran, tak ada takwil dah ayat-ayat mutasyabihat. Kemudian dia kata maka tiada ia menyerupai akan suatu pun daripada nakirah, suatu pun tiada menyerupai. Kaedah an-nakiratu fi siyaqin nafi tufidu apa dia? Al-umum. Kaedah usul fiqh kan. Tidak. Tak ada satu pun. Mana umum, satu pun, walaupun satu wajah, satu sudut pun tak sama. Tapi sini tak ada nakirah, pasal tak ada alif lam, suatu Melayu. Kalimah bahasa Melayu mana ada nakirah ma'rifah. Kita kena faham dari segi ni lah, dari segi terkib kalamnya. Maka tiada ia menyerupai akan suatu pun. Kalau kita tambah pun tu maknanya ni lah, menunjukkan ada nakirah di situ. Tapi sini tak ada lah, tak tulis, kita tambah. Maka tiada ia menyerupai akan suatu pun daripada makhluk sekali-kali. Sekali-kali itu menunjukkan an-nakiratu fi siyaqin nafi tufidu al-umum. Atau boleh juga ihtimal sekali-kali itu takkid bagi kalam tu. Kita boleh buat lah macam mana pun, kerana kaedah Melayu ni dia bahasa Melayu ni dia tak ada kaedah, dia hanya bergantung pada kaedah Arab, dia tak ada alamat dia. Baik, alamatnya bukannya ada macam alamat isim, dia ada alif lam, ada huruf jar dan sebagainya. Alamatnya di sini kita bergantung kepada kefahaman lah, dan bahasa tu. Baik, dia kata maka jikalau mencampak oleh syaitan, ini masalah. Maka jikalau mencampak oleh syaitan pada zihin engkau, bahawasanya dia campak oleh syaitan pada zihin engkau. Campak apa? Dia campak tu, bahawasanya apabila tiada ada Tuhan itu jirim dan tiada Arab, maka apalah hakikatnya, dia kata. Syaitan buat kacau dalam fikiran kita, dia timbulkan keraguan. Dia kata, baik, kalau hang berpegang dengan kaedah dengan sifat mukhalafah ni, Tuhan bukan jirim, bukan Arab. Dalam dunia ni dua ya. Nak bagi erti jirim dengan Arab tu, kalau bukan jirim, bukan Arab, apa hakikat Tuhan yang sebenar? Syaitan buat persoalan macam tu dalam pemikiran kita. Maka kita nak tolak macam mana? Maka kata olehmu, yang ni dalam hati lah. Mana dalam hati kita, dalam i'tiqad nak tolakkan, nak menolak gangguan dan was-was syaitan tadi, kata olehmu pada menolakkan yang demikian itu, demikian campakkan syaitan tadi, ataupun demikian keraguan yang dicampak oleh syaitan dalam zihin engkau. Kita tolak senang saja, tiada mengetahuikan Allah Ta'ala melainkan Allah Ta'ala jua. Sudah.
kita kena layan diri kita. Bila Allah dia ganggu dalam pemikiran kita, syaitan ni, kalau Allah Ta'ala bukan jirim, bukan arat, maka dia jenis apa? Allah Ta'ala ni. Maka kita tolak hanya Allah Ta'ala saja yang tahu. Kita tolak macam tu, tak perlulah banyak nak berhujah dah dengan diri kita sendiri. Baik, firman Allah Ta'ala, dia kata laisa kamithlihi syai'un wa huwas samiul basir. Ini pegangan kita. Bila kita tolak hanya Allah Ta'ala saja yang tahu hakikat dirinya, maka kita pegang ayat Quran, iaitu laisa kamithlihi syai'un wa huwas samiul basir. Artinya tiada seperti umpamanya suatu, dan ialah yakni Allah Ta'ala yang amat mendengar dan amat melihat. Tak ada satu pun yang sama dengan Allah Ta'ala. Ayat ini ayat nak membuktikan bahawasanya kesemua ayat-ayat mutasyabihat di dalam Al-Quran Al-Karim, antaranya Ar-Rahmanu ala arsyistawa, yadullah fawqa aydihim, dan beberapa ayat yang lain, nak buktikan bahawasanya ayat itu perlu ditakwil. Kalau tidak bercanggah. Kenapa? Kerana laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir ni ayat muhkam. Ayat dalam Al-Quran ni dia turun dalam dua bentuk, mutasyabihat dan muhkamat. Ayat mutasyabihat, ayat yang tak terang dilalahnya, tak terang, tak jelas dilalah dia dari segi makna. Yang mana kalau kita perhatikan makna lughawinya, boleh menyebabkan kita akan menyamakan Allah Ta'ala dengan makhluk. Macam Ar-Rahmanu ala arsyistawa, yadullah fawqa aydihim, dan sebagainya. Jadi kita akan mulahazah ataupun beranggapan bahawa Allah Ta'ala ada tangan. Macam bal yadahu mabsutatani, bahkan kita akan beranggapan Allah Ta'ala ada dua tangan pula. Allah Ta'ala tu tangannya terbuka luas, murah, bagi kepada siapa sahaja yang dia nak, nikmat dia. Jadi kita akan anggap macam tu. Bila anggap ada tangan, mula dia akan melarat pada ada kepala, ada kaki, macam kita juga. Kerana kita, zihin kita, pemikiran kita hanya boleh berfikir dalam lingkungan alam ni saja. Kita tak boleh berfikir luar pada tu, tak mampu. Kita hanya boleh fikir dalam lingkungan alam ni. Bila berfikir dalam lingkungan alam, kita akan berfikir dalam lingkungan jirin dan arat. Bila berfikir dalam lingkungan jirin dan arat, dia akan fikir macam tu. Mula ada tangan, betul, ada kepala, ada ni yang boleh berjalan, boleh turun, boleh berlari dan sebagainya. Baik, macam apa, dalam hadis Nabi, dan banyak ya, dalam hadis Nabi sendiri, yanzilu rabbuna ila sama'id dunya, ayat hadis tu, hadis masyhur tu, Allah Ta'ala turun pada tiap-tiap malam ke langit dunia untuk mendengar melihat ibadat hamba dia dan mendengar doa hamba dia. Tiap-tiap malam Tuhan turun, tiap-tiap malam. Bila tiap-tiap malam Tuhan turun ni, bila masa dia duduk atas arasy. Kalau kita tak takwil, dia akan rosak habis semua. Baik, kaedahnya laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Antara ayat muhkamat dengan ayat mutasyabihat, maka ayat muhkamat ni ayat jelas, ayat mutasyabihat ayat tak jelas. Ayat muhkamat mana ayat yang jelas makna dia. Ini bukan perbahasan ni usul fiqh, bahasan usul tafsir, ilmu tafsir. Usul fiqh, ayat jelas makna tu dia tak ada ihtimal. Ayat yang nas dipanggil nas tu tak ada ihtimal nasakh, tak ada ihtimal umum, tak ada ihtimal ijmal, tak ada ihtimal mujmal, ataupun tak ada ihtimal nasih, dia jadi nasih bagi ayat yang lain ataupun hukum yang lain. Tak ada ihtimal, itu nas, tak ada ihtimal makna lain. Itu tak masuk dalam pembahasan ni. Mana ayat muhkamat ni ayat yang jelas makna dia, yang lawan bagi mutasyabihat. Maka kalau kita nak buat dalil antara ayat mutasyabihat dengan ayat muhkamat dijadikan sebagai dalil. Ayat ni lah ayat paling besar ni, laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Jadi apabila berlaku
tembungan di antara dua ayat ni, mutasyabihat dengan muhkamat. Yang mana kita nak dahulukan al-muhkamat kerana ayat dia jelas. Kalau kalau dalil, iza ta'arada ad-dalil tasaqata. Kalau dalil itu dari segi dilalah, hukum ijtihad, hukum fiqh lah. Yang ni kalau dari segi pertembungan di antara ayat mutasyabihat dengan ayat muhkamat, maka digunakan ayat muhkamat, dan ayat mutasyabihat tu tak digunakan dan ditakwilkan ayat tu. Gugur ayat muhkamat, digunakan ayat digugur ayat mutasyabihat, digunakan ayat muhkamat, dan ayat mutasyabihat tu nak buat macam mana, kena takwil supaya sah, supaya bertepatan maknanya dengan laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Kalau tak ada jalan, kena takwil. Baik. Dia kata kemudian dia kata lagi, dan lemah. Ini hujah kita apabila syaitan mengganggu fikiran kita tentang ketuhanan ni, kita tolak dengan ayat ni, laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Dan lemah daripada pendapat itu, lemah daripada mendapat itulah pendapat. Dia kata lemah daripada mendapat itulah pendapat. Ini kaedah dalam ilmu usuluddin, kaedah dalam ilmu tauhid. Apabila kita lemah daripada mendapat mengesan sesuatu, maka itulah yang sebenarnya. Pendapat ni bukan makna bahasa moden lah. Lemah pada mendapatkan sesuatu, maka itu menunjuk kita dah dapat sesuatu. Lemah daripada kita kenal Allah Ta'ala, tu makna kita kenal Allah. Faham tak? Orang yang kenal Allah Ta'ala ialah orang yang tak kenal hakikat dia. Semakin pening. Orang yang kenal Allah Ta'ala ialah orang yang tak kenal hakikat Allah. Itu yang orang yang sebenar-benar kenal Allah. Jadi apa pasal hakikat Allah kita tak tahu? Hakikat Allah kita tak tahu, dipanggil orang kenal. Dia kata tak kenal. Macam mana fikir dia sonsang pula? Tak. Hakikat Allah Ta'ala kita tak tahu. Tak tahu hakikat Allah Ta'ala, itulah sebenarnya makrifah Allah. Itu yang dinamakan lemah daripada mendapat, itulah pendapat. Lemah daripada akal kita untuk mendapatkan hakikat Allah Ta'ala, itulah yang dikatakan pendapat ataupun dapat kesan sesuatu tu. Pendapat ni maknanya akal kita, lemah ni makna lemah daripada mendapat. Ini nisbah akal kita. Akal kita tak boleh berfikir, memahami hakikat Allah Ta'ala. Tak boleh memahami hakikat Allah Ta'ala, itulah sebenarnya kita mendapat ataupun mengenal Allah. Itu kaedah dia. Jadi lemah daripada pendapat, itulah pendapat. Maksudnya akal fikiran kita lemah daripada mengetahui ataupun mendapat, memahami hakikat Allah Ta'ala, itulah sebenar-benar pengenalan ataupun makrifah Allah Ta'ala. Itu maksudnya di sini. Pasal kalau orang dakwa kata dia tahu hakikat Allah Ta'ala, itu dakwa yang salah dan ditipu oleh syaitan. Pasal kalau dia dakwa dia tahu, bermakna dia telah menyamai Allah Ta'ala dengan baharu. Pasal akal dia tak boleh fikir lebih pada tu. Akalnya boleh fikir dalam ruang lingkup jauhar dengan arat saja. Kalau dia kata Allah Ta'ala macam ni, hakikat dia tak boleh lebih dah. Bermakna dia kefahaman dia tu telah dipesong oleh syaitan. Dia menyamakan Allah Ta'ala dengan benda baru. Kenapa? Kerana kita apabila kita mengkaji benda baru ni, kita kaji, kita tahu semua benda baru, lain benda baru, itulah Allah Ta'ala. Lain pada benda baru, itulah Allah Ta'ala. Bukan baru tu, itulah Allah. Faham ni? Macam ni lah. Faham lah. Kita ambil lah contoh nahu lah, senang. Alamat
isim dia ada alamat dia. Fi'il dia ada alamat dia. Alamat isimnya antaranya alif lam, tanwin, masuk huruf jar. Fal ismu yu'rafu bil bi alif wal lam wa dukhul al alif bi bil khafdi wa huruf al jar wa huruf al khafdi wa yammi wa ila wa ana wala sampai habis. Itu wal fi'lu yu'rafu bi qad wa sin wa sawfa, ada alamat dia. Kemudian wal harfu ma la yasluhu ma'ahu dalilul ismi wala dalilul fi'li. Al harfu, jadi alamat hurufnya hak tak ada pada isim, hak tak ada pada fi'il. Itulah alamat huruf. Apa? Tak ada. Isim dia ada alamat dia, alif lam, tanwin, huruf jar, huruf qasam yang masuk dalam huruf jar, isim musnad, isnad ilai. Itu semua alamat bagi isim. Alamat bagi fi'il qad, sin, sawfa, ta'nis sakinah. Itu semua alamat bagi fi'il. Kemudian ada alamat huruf apa dia? Huruf apa alamat dia? Macam huruf hal, ma, hamzah, dan lain-lainnya. Apa alamat kita nak kenal kata kalimah ni? Huruf. Hal ni apa dia? Hamzah ni apa dia? Zaidun qa'imah. Hamzah tu adakah isim ke fi'il haraf? Kita nak tahu macam mana? Dia kata tak ada alamat isim, tak ada alamat fi'il. Itulah alamat bagi huruf. Tak faham lagi? Faham lah no? Tak faham nak buat lagi satu contoh. Contoh ni memang jelas ya. Contoh ni memang jelas ya. Satu lagi contoh. Contoh ni pun nak ambil daripada kawan dia juga. Dia fikrah dia. Dia kata kalau kita duduk di Mesir ni dia, senang ya kita nak tahu nizam dia. Nizam Mesir ni kan. Adamun nizam nizamun lahum. Contoh lah dia kata ni contoh Mesir, bukan semua. Nak buat contoh lagi ni kan. Adamun nizam tu nizamun lahum. Contoh di Mesir ni. Tak ada nizam tu, nizam ni apa? Baik. Itu sekadar ni lah. Jadi maknanya di sini apabila kita tak tahu hakikat Allah Ta'ala, yang lain daripada jirim, yang lain daripada arak, itulah Allah. Itu makna dia. Bukan jirim, bukan arak, itulah Allah Ta'ala. Akal kita tak boleh fikir dah apa dia hakikat dia. Itulah sebenar-benar mengenal. Pendapat dia makna kenal. Bila kata lemah daripada mendapat, lemah daripada kenal, Allah Ta'ala itulah sebenar-benar kenal Allah. Ini bahasa dia pendapat. Dapat ni makna kenal lah, makrifah ataupun idrak dipanggil. Baik, katanya dan mustahil lawannya, yakni dan lawannya itu khabar muqaddam mubtada muakhar, dan lawannya lawan bagi mustahil di atas Allah Ta'ala. Lawan bagi mukhalafah ini mustahil di atas Allah. Apa dia lawan dia? Iaitu lawan bagi mukhalafah menyerupainya Allah Ta'ala bagi suatu daripada segala makhluk. Ini mustahil di atas Allah. Baik. Kemudian ada noktah penting di sini. Dia nak sebut dalam bahagian dalam sifat yang keempat ni. Dia kata dan ketahui olehmu. Dalam kitab Jawi kalau sebut ketahui olehmu, dalam kitab Arab pun serupa jugalah. Bila sebut diselitkan kalimah i'lam ataupun ketahui olehmu, maknanya perkara yang selepas daripada kalimah ketahui ataupun i'lam tu perkara penting. Kerana kalimah i'lam tu kalimatun yu'ta biha lil i'tina'i bima ba'daha. Kalimah i'lam satu
kalimah yang diselitkan dalam kitab yang perlu diamat-amati kalam yang selepas dia, dan perlu perdalami dan dihalusi. Baik, bahasa ni ya. Dia kata, ketahui olehmu bahawasanya apabila datang di dalam Quran atau hadis, datang dalam Quran atau hadis barang yang memberi waham, yakni oleh barang yang memberi wahamkan, yang meragukan, yang memberi wahamkan, menyerupai, dia kata, yakni menyerupai Allah Ta'ala bagi baharu. Tulis sikit, mana datang di dalam Quran tu barang yakni ayat ataupun hadis, datang di dalam Quran dan atau hadis barang yakni ayat-ayat Quran ataupun hadis memberi wahamkan, yakni yang memberi waham ataupun kesamaran, menyerupai, yakni menyerupai Allah Ta'ala bagi baharu, maka mazhab salaf diserahkan kehendaknya, yakni maksudnya kepada Allah Ta'ala, dan mazhab khalaf ditakwil akan dia, ditakwilkan akan Quran dan hadis tersebut. Jadi di sini tentang Quran ataupun hadis yang ada waham serupa Allah Ta'ala dengan bahawa yang dinamakan sebagai ayat mutasyabihat ataupun hadis mutasyabih, hadis mutasyabih ataupun ayat mutasyabihat, maka di sini ada dua pendapat. Pendapat pertama, pendapat salaf. Ini salaf ni ulama yang selepas Nabi sehinggalah kurun 300 atau setengah kata 500 ya, sampai kurun ke-5, sampai ke kurun ke-5 ataupun sampai 500 tahun selepas wafatnya Rasul. Ada setengah ulama kata salaf ni ialah selepas daripada kurun ketiga, sampai kurun ketiga, daripada hijrah Nabi, daripada wafatnya Nabi sampai kurun ketiga, daripada sahabat lah, daripada zaman sahabat sampai kurun ketiga dipanggil masa salaf ataupun ulama salaf. Ada setengah pendapat yang lain mengatakan sampai kurun kelima. Kurun ketiga dia berdasarkan kepada hadis Nabi SAW. Nabi kata afdalul quruni qarni thumma allazina yalunahum thumma allazina yalunahum. Dua kali Nabi ulang, maknanya tiga lah. Qarni itu kurun aku 100, satu kurun 100 tahun. Thumma allazina yalunahum 200 tahun dah. Thumma allazina yalunahum. Itu afdalul qurun qarni, dia kata sebaik-baik kurunnya kurun aku, yakni afdalu ahlil qurun ahlu qarni. Kena takwil lah itu, kena takdir. Ada majaz. Dalil dia mana? Dalil summal ladzina yalunahum. Lazina tu kembali kepada, takkan nak kembali kepada qurun, tak sah, kembali pada ahli yang ditakdirkan, allazi. Baik, allazi tu makna menunjuk kepada bukan kembali dah. Summal ladzina yalunahum tu maknanya allazi tu merujuk kepada ahli masa tu, ahli zaman tu, ahli qurun tu. Maka itulah qarinah menunjuk kita kena takdir pada qarni tadi, yakni afdalul qurun, yakni afdalu ahli qurun ahlu qarni. Dalilnya allazina yalunahum. Baik. Dia kata ketahui olehmu, maka mazhab salah diserahkan kehendaknya kepada Allah Ta'ala. Jadi mazhab salah ni diserahkan maksudnya kepada Allah Ta'ala, tapi ba'da ta'wil, selepas daripada ta'wil. Ada tak kitab syarah bagi Jawharatul Tauhid, Tuhfatul Murid? Ada tak? Sekarang tak ada. Okey. Dia kena tulis itu, mazhab salah diserahkan maksudnya kepada Allah Ta'ala selepas ta'wil. Ta'wil ijmali nama dia, ataupun Syekhuna dia kata ta'wil kulli, dia ibaratkan dengan ta'wil kulli, ta'wil ijmali ni. Itu mazhab salaf. Dia ta'wil dulu, kemudian baru serah maknanya pada Allah. Dan mazhab khalaf ditakwil akan dia,
Mazhab salaf dia takwil terus, dipanggil takwil tafsili ataupun takwil juz'i. Takwil makna khusus, takwil kulli ni makna umum. Baik, itu bezanya. Tapi beza antara salah dengan khalaf ialah salah dia serah makna pada Allah Ta'ala, khalaf dia takwil. Tetapi dari segi takwilnya sama. Dari segi dua mazhab ni sama-sama takwil, cuma berbeza kaedah takwil. Takwil tetap takwil tapi berbeza kaedah takwil. Cuma mazhab salaf ni dia takwil secara umum dan diserah makna yang khusus kepada Allah Ta'ala. Sebab dia kata az-zahir ghairul murad wal muradu ghairul zahir. Dia kata az-zahir ghairul murad. Zahir daripada ayat tu bukan maksud di sini. Sebab kalau maksud di sini Allah Ta'ala sama dengan baharu lah. Tapi wal murad ghairul zahir, dia kata maksud pula tak zahir di sini, tak nyata pada kita. Ay ghairu zahirin lana, tak nyata pada kita. Zahir yani zahirul ayah, zahir ayatnya. Yani kalau kita tengok dari segi zahir, bukan di sebalik dia. Ghairu murad tidak dimaksudkan zahir ayat. Ar-Rahmanu ala arsy istawa, Tuhan duduk bersila atas langit. Jadi tak boleh terima zahir ayat tu, bukan maksud, kerana sama dengan baharu. Lepas tu al-murad ghairu zahir pula dia kata. Maksud pula Ar-Rahmanu ala arsy istawa ghairu zahirin lana, tak zahir bagi kita. Maka nak buat macam mana? Maka kita takwil Ar-Rahmanu ala arsy istawa ni ditakwil sebagai takwil ijmali, mazhab salaf. Dia kata Ar-Rahmanu ala arsy istawa, ayat ini kami beriman dengan dia, dan maknanya kami serah pada Allah Ta'ala. Ayat ini kami beriman dengan dia dan maknanya diserahkan kepada Allah Ta'ala, mana yang sebenar. Mana takwilnya? Takwil dia tang tu, kami beriman Ar-Rahmanu ala arsy istawa, iaitu kami beriman dengan ayat ni. Itu takwil dia, takwil secara umum, takwil secara umum. Kemudian diserahkan maknanya, dan dia kata dan mazhab salah kata lagi Ar-Rahman ala arsy istawa ini kami beriman dengan ayat ni, tetapi makna je ghairu zahir, dan zahirnya bukan murad, dan makna sebenarnya diserah pada Allah Ta'ala. Makna sebenar diserah pada Allah Ta'ala. Makna zahir bukan dimaksudkan di sini, bukan dikehendaki di sini. Itu yang dinamakan takwil. Mana az-zahir ghairu murad wal murad ghairu zahir, itu dipanggil takwil ijmali. Dipanggil takwil ijmali. Wal murad ghairu zahir, dipanggil takwil ijmali. Jadi dia kata makna yang tidak kami beriman dengan ayat ini, dan makna yang tidak diketahui makna dia. Beriman dengan ayat ni, dan Allah Ta'ala suci daripada menyamai sama dengan makhluk. Kami beriman dengan ayat Ar-Rahmani ala arsy istawa, dan Allah Ta'ala suci daripada sifat ni, sifat-sifat makhluk, dan kami serah makna itu kepada Allah Ta'ala. Itu dinamakan takwil ijmali. Dan itu diisyarat dalam matan Jawharah Tauhid. Dia kata wa kullu nassin awhamat tashbiha. Itu dia kata lagi, apa ingat? Awilhu aw fawwid wa rum tanziha. Awilhu aw fawwidhu wa rum tanziha. Wa kullu nassin awhamat tashbiha, tiap-tiap nas dalam Quran yang meragukan kita sama Allah Ta'ala dengan benda baru, maka awilhu, dia kata takwil olehmu.
hendaklah kamu takwil secara dua kaedah takwil. Dalam disyarahkan dalam Tuhfatul Murid, yani takwil ijmali inda salaf wa takwil tafsili inda al-khalaf. Tengok dalam Jawhar Tauhid. Kemudian thumma awilhu thumma awilhu wa thumma fawwidhu wa rum tanziha. Takwil dulu, kemudian serahkan makna kepada Allah Ta'ala. Fawwid mana tafwid, dipanggil akidah tafwid, akidah salaf. Fawwid maknanya serah makna tu kepada Allah, serah makna tu kepada Allah Ta'ala selepas pada kita takwilnya, iaitu Allah Ta'ala tidak, bila sebut Ar-Rahman yang ala arsy istawa, kami beriman dengan ayat ni, dan Allah Ta'ala tidak sama dengan yang baru, itu takwil. Allah Ta'ala tidak sama dengan yang baru, itu takwil kulli dia panggil. Tak sama dengan baru, takwil kulli, takwil secara umum terus, tak sama dalam apa wajah pun. Kemudian wa kullu nas awhamat tashbiha awil wa au fawid au, maknanya au di sini menunjukkan ada dua mazhab. Au menunjukkan ada dua mazhab. Au kalau masuk pada berada pada fi'il amar, apa maknanya? Li au ada li takhyir au li taqsim au li takhyir au li ahdi syai'ain. Au apa? Pilih kan? Tapi au di sini dengan makna inilah au lil khilaf, dua mazhab. Boleh pilih antara dua lah, kerana dia main dengan sirah yang amal. Yang amal makna au tu pilih antara dua, mazhab salaf ataupun mazhab khalaf. Lepas tu kita nak pakai mana? Nak pakai dua-dua boleh. Cuma kata ulama, tak habis lagi, fawwid warum tanziha. Kemudian rum makna uqsud, rum makna qasadkan, tanziha makna kita qasadlah hati kita, kita niatlah hati kita bersih Allah Ta'ala, kita i'tiqadlah hati bersih Allah Ta'ala daripada sifat baru. Ini dalam rangkap tadi ni, syair ataupun nazam tu cukup menjelaskan dua mazhab salaf dan khalaf. Mazhab salaf dia yang pertama dia takwil dulu ijmali, kemudian dia tafwid, serah makna yang sebenar pada Allah Ta'ala. Mazhab khalaf dia takwil terus kepada makna maksud, pada makna yang jelas, tapi berasaskan kepada kaedah al-Arabiyah. Contohnya Ar-Rahmanu ala arsy istawa. Kalau mazhab khalafnya dia takwil istawa dengan makna istaula. Pasal apa? Pasal dalam lughah Arab dia ada istawa ni ada banyak makna. Ada istawa dengan makna duduk sungguh di atas, bersemayam. Istawa tu makna bersemayam, duduk sama di atas. Kalau istawa ni kita duduk sama di atas benda, dipanggil bersemayam. Bersila lah senang. Kalau bersila sebagai dalam bahasa Arab dipanggil tarabba'a ala arsyih. Itu bersila, tapi orang kampung ni dia nak bagi jelas abang bersila senang. Kalau ikutnya tak boleh buat mana ni. Kalau mana Arab tarabba'a ala arsyih, betul tak? Lughah. Mana mengaji kuliah lughah tak? Betul tak? Ta'bir tu betul tak? Betul kan? Tarabba'a ala arsyih. Yang sini kena istawa ala arsyih, maknanya dia bersemayam di atas arasy dia. Ada juga makna istaula dengan makna memerintah. Memerintah bukan nanti duduk atas tu, makna menguasai. Diambil daripada apa? Diambil daripada kalam Arabul Arba, kalam Arab al-Khalis, tak campur, bukan Arab campur dengan bangsa lain, Arab asil yang bertutur dengan kalimah Arab ni, yang maknanya ada banyak istawa ni. Kita menggunakan kaedah lughah. Dalilnya diambil daripada satu syair dipanggil istawa bishrun 'ala al-Iraq min ghairi damin muhraq, tak silap. Ada satu kalimah tinggal, istawa bishrun 'ala al-Iraq.
Istawa makna istawla Bishrun ala al-Iraq, telah menguasai Bishrun di atas Iraq ini tanpa pertumpahan darah. Tanpa pertumpahan darah. Makna di situ istawa bukan makna dia duduk atas ni. Bukan bersila di atas apa istana dah, atas arasnya, tapi maknanya menguasai negara Iraq tu tanpa berperang, tanpa menumpahkan darah. Makna tu ada, maka kita guna makna ni sah digunakan pada Allah Ta'ala. Bila sebut Ar-Rahmanu ala arsy istawa, makna Ar-Rahmanu istawla ala arsy. Allah Ta'ala merintah di atas arahnya. Merintah atas arah bukan lazim merintah atas arah tu duduk di atas arah dah. Mana ibarat daripada memerintah kerajaannya di langit dan di bumi ni. Baik. Begitu juga yang lain, yadullah fawqa aydihim. Yad maknanya tangan dalam bahasanya, ghairu murad, tak dimaksudkan di situ. Maka mazhab khalaf dia takwil tarih pada takwil dengan makna yad ni simbolik kepada kuasa, kepada kudrah. Kerana tangan ni dia ada makna kuasa, makna kudrah. Kerana yad tu digunakan juga dalam ibarat ataupun oleh orang Arab dengan makna tangan hakiki dan juga dengan makna kudrah. Banyak dalam kalam-kalam Arab, kalau kita buka, kita cek, dia guna yad, makna yad. Yad tu dengan makna kudrah, dengan makna penguasaan. Jadi sah kita gunakan makna yad tu, makna qudratullah ala aidihim. Baik. Kata dia lagi, dia kata ini dua mazhab ya. Ada satu lagi mazhab tentang mutasyabihat ni, iaitu mazhab ni dipanggil mazhab sufi. Dia tak ada takwil, tak ada apa, tu tak payah kita bincang lah mazhab tu. Tak payah bincang. Yang masyhurnya yang ni, dua mazhab ni. Baik. Dia kata seperti firman Allah Ta'ala, dia nyatakan contoh tentang ayat mutasyabihat. Seperti firmannya Allah Ta'ala. Firmannya Allah Ta'ala. Allah Ta'ala tu jadi badal baginya. Kalau tidak firmannya Ta'ala lah, saya sebut, tapi Allah Ta'ala tu jadi badal baginya kalau nak i'rab. Baik. Ar-Rahmanu ala arsy istawa, artinya bermula Tuhan yang Rahman itu di atas arsy tertinggi ya. Ini dia takwil dah. Di atas arsy tertinggi makna memerintah. Dia tak tertinggi ni, dia tak ni. Tertinggi makna duduk di atas. Bukan makna merintah lagi. Ini dia terjemah terus direct. Makna istawa makna tertinggi. Makna asal. Baik, dia kata maka kata salaf tertinggi ia sebagai tertinggi yang tiada kita ketahui kan kaifiatnya. Baik, kaedah ulama salaf tadi. Kaedah ulama salaf kena ingat dia ada dua. Ulama salaf dia takwil dulu, takwil ijmali atau takwil kulli, kemudian barulah dia tafwid, serahkan makna yang sebenarnya, yang tepatnya kepada Allah Ta'ala. Serah. Kemudian dia bersihkan Allah Ta'ala daripada sifat baru. Dia ada tiga benda, tiga wazifah di sini. Pertamanya takwil ayat tu secara ijmal, kemudian diserah. Bila takwil ijmal dia umum. Bila umum ni dia kena serah lah. Lazim pada takwil ijmal dia kena serahkan makna yang sebenarnya pada Allah Ta'ala, dipanggil tafwid. Sebab tu dipanggil akidah salah, akidah tafwid. Lepas tafwid orang tanzihah itu dalam masa yang sama dia pegang dalam hati Allah Ta'ala tak sama dengan baru. Baik, maka dia kata maka kata salaf tertinggi ia Allah Ta'ala sebagai tertinggi yang tiada kita ketahuikan kaifiatnya. Mana bila sebut Ar-Rahmanu ala arsy istawa, istawa yang tidak diketahuikan hakikatnya. Inilah yang dinamakan takwil ijmali. Dinamakan takwil ijmali. Tertinggi sebagai tertinggi yang kita tak tahu kaifiatnya, mana tak tahu bentuk dia macam mana. Baik, maka kita serahkan kehendaknya, maksudnya tu, kehendak mana maksudnya kepada Allah Ta'ala. Ini dinamakan sebagai tafwid. Serahkan mana tafwid selepas daripada takwil ni.
Kata salah, tertinggi ia sebagai. Bila sebut sebagai tertinggi, yang tiada kita ketahuikan kaifiatnya, itu isyarat kepada takwil ijmali, takwil secara umum. Tinggi istawa yang tak tahu makna dia macam mana. Maknanya yang layak, yang Allah Ta'ala saja yang tahu. Yang Allah Ta'ala saja tahu. Baik. Dia tak menjurus terus kepada makna yang khusus. Dia umumkan, dia kata Allah Ta'ala tertinggi ia sebagai tertinggi, dia bawa datang sebagai tertinggi yang kita tak tahu kaifiatnya, caranya macam mana. Ghairu ma'lum. Kaifiyah tu ghairu ma'lum. Baik. Kemudian dia kata dan mazhab khalaf ditakwil akan dia. Kemudian dia kata di mazhab salaf tertinggi ya sebagai tertinggi yang kita tiada ketahui kan kaifiatnya. Kemudian maka kita serahkan kehendaknya kepada Allah. Kita serah kehendak kepada Allah selepas pada maka ni makna tertib di sini. Selepas takwil barulah tafwid. Maka ni kalau terjemah daripada Arabnya fa li tertib kan. Fa tertib buat ta'qib. Baik. Dan kata khalah dikehendaki dengan tertinggi itu memerintah dan milik. Maksud dengan tertinggi di sini memerintah milik. Terus dia takwil tafsili. Terus takwil secara jelas, secara khusus, iaitu makna tinggi di sini yang kata istawa duduk di atas itu apa makna? Maknanya memerintah dan memilih kerajaan ni. Macam dalam syair itu istawa bishrun 'ala al-Iraq dengan makna istawla bishrun 'ala al-Iraq. Min ghairi sayfin wa damin muhraq. Tak silap dia punya syair tu. Istawa bishrun 'ala al-Iraq min ghairi sayfin wala damin muhraq. Wala damin muhraq. Dengan tidak ada perang dan pertumpahan darah. Mana dia dapat menguasai secara mudah. Baik. Itu dalil dia. Maka makna itu sah kita gunakan pada Allah Ta'ala. Nak pakai yang mana persoalan dia? Kita nak pakai mazhab salaf ke mazhab khalaf? Kata ulama mazhabus salaf aslam wa mazhabul khalaf ahkam. Mazhab salaf ni selamat. Takwil ada, tak ada masalah. Serah makna, selamat rasa, lega. Tak kena fikir. Bukan kita tahu semua. Contohlah kalau kita boleh hafal takwil macam yadullah fawqa aydin, tak apalah, ada benda-benda yang kita tak tahu dalam hadis. Contohnya adalah hadis Bukhari. Kalau kita akan jumpa dalam hadis Bukhari ni, dia dah sebut dalam hadis tu hadis mutasyabih. Apabila keluar semua ahli neraka jahanam daripada neraka, maka Allah Ta'ala celup kaki dia dalam neraka tu nak bagi sejuk. Pening. Macam mana kita nak buat, nak takwil? Kita tak erti nak takwil tu. Maka tak erti nak takwil, pada waktu tu kita boleh berpindah pada mazhab salah. Kalau kita dah ada syurahul hadis, tak apalah tu, kita pegang tu lah. Kena pegang yang syurahul hadis dalam bagi kitab-kitab Bukhari tu, macam Fathul Bari dan sebagainya, Umdatul Qari dan sebagainya, Karmani, dia tafsirkan balik makna, tak apa tu, kita pakai yang khalah tu. Kalau terjumpa hadis yang macam tu, maka kita terus guna mazhab salaf ni. Kita dah tak tahu mana, kita bukan orang Arab, bukan orang ahli takwil pula, dia serah makna pada Allah Ta'ala, terus tafwid. Takwil yang ni yang kita tak tahu makna dia, takwil ijmali dulu, kemudian serah makna yang sebenar pada Allah Ta'ala, dan kita berimam dengan hadis, dengan ayat ni, dan Allah Ta'ala bersih daripada segala benda yang menyerupai dengan makhluk. Allah Ta'ala bersih daripada menyerupai dengan makhluk. Kita pegang tu saja. Maka mazhab khalah ni ahkam, lebih kemas. Sebab apa? Dia terus kepada makna dia. Bila sebut istawa, susah nak ni kan. Maksud apa, kita nak tahu juga maksud. Mana istawla, jadi jelas. Istawla mana Allah Ta'ala memerintah di atas arash, dengan makna menguasai. Baik.
Dan dalil bersalahan Allah Ta'ala bagi segala yang baharu itu bahawasanya jikalau menyerupai, jikalau fardiyah ni, andai kata bukan benar pun, andai kata kita nak buat dalil bukti secara aklinya, kalau Allah Ta'ala itu, apakah dalil Allah Ta'ala bersalahan dengan segala yang baharu? Kalau kita kata menyerupai akan baharu itu, jikalau menyerupai akan yang baharu, ini Allah Ta'ala serupa dengan baharu, apa hukumnya? Nescaya adalah ia baharu pula. Senang ya, kalau dia menyerupai yang baru, tentulah dia baharu, dan iaitu mustahil. Dan iaitu baharu itu mustahil di atas Allah. Sebab apa? Kerana telah sabit sedianya dan dengan dalil yang telah lalu. Kita tengok balik dalil dalam sifat qidam, dia telah nyatakan kalau Allah Ta'ala baharu itu akan menyebabkan dua perkara yang mustahil, daun dengan tasalsul. Baik, maka sabitlah, maka apabila kita faham bahawasanya mustahil atas Allah Ta'ala itu baharu, maka nyatalah sabit bersalahan Allah Ta'ala bagi yang baharu. Dan apabila sabit yang demikian itu, jadi nyatalah hati kita sabit yang demikian itu, demikian bersalahan bagi Allah Ta'ala, bersalahan Allah Ta'ala bagi yang baharu, maka mustahillah lawannya, iaitu menyerupai akan yang baharu, mustahil atas Allah. Itu dalil akli. Kata dia yang kelimanya, qiyamuhu ta'ala binafsih. Qiyamuhu ta'ala binafsih, panjang sifat ni. Kita start dia pukul berapa? 8.30, 9.30. Ya. Baik, yang kelimanya dia kata qiyamuhu ta'ala binafsi, artinya berdiri Allah Ta'ala dengan sendirinya. Ini terjemahan macam biasa daripada bahasa Arab ke bahasa Melayu, bukanlah maksud yang kita kehendak. Kalau sebut berdiri Allah Ta'ala dengan sendiri, adakah Allah Ta'ala berdiri lawan duduk? Adakah macam tu? Tak. Ini terjemah daripada terjemah lughawi, daripada satu bahasa ke bahasa yang lain. Sebab tu dia kata, dan tiada dikehendaki dengan yang demikian itu. Yang ini tidak dimaksudkan dengan yang demikian itu qiyam tu. Bila sebut qiyamuhu ta'ala binafsi, adakah makna Allah Ta'ala berdiri? Tak, bukan maksud daripada kalimah qiyam tu Allah Ta'ala berdiri lawan duduk tu. Tak, bukan macam tu. Kerana ini sebagaimana kita dah sebut tadi, nama-nama Allah Ta'ala tauqifiyah, sifat dia pun tauqifiyah. Mana kita nak tahu sifat-sifat Allah Ta'ala itu berdasarkan kepada ajaran Rasul. Allah Ta'ala, Rasul abang macam tu, kita pakai macam tu. Tapi bukan makna dia macam tu, bukan makna lughawi yang macam tu. Kita tak mau makna lughawi, kita nak makna maksud yang sabit di zat Allah Ta'ala ni. Baik, ini makna lughawi, dan tidak dikehendaki dan tidak maksudkan dengan yang demikian itu, dengan demikian berdiri itu. Iaitu apa dia yang maksud lughawinya, itu berbetulan perdirian dia kata. Terbetul perdiriannya dengan ketiadaan mereka yang menolongkan dia. Terbetul pendiriannya ni, dia berdiri betul dengan tak ada orang tolong diri dia. Dia duduk berdiri betul tu, duduk diri tercacak panggil, lawan bagi duduk. Bukan maksud lah itu dari segi bahasa, kita tak dikehendaki di sini. Seperti barang yang bersegera pada faham, seperti yang segera fahamnya bila sebut qiyam, makna berdiri betul, berdiri cacang. Tak, bukan macam tu, bukan maksudnya di sini. Dan hanya sungguhnya makna berdirinya, yakni Allah Ta'ala dengan sendirinya itu, ialah ketiadaan berkehendak Allah Ta'ala kepada zat yang menempati ia, Allah Ta'ala padanya, pada zat tu, seperti menempati segala arat pada segala zat. Makna yang pertama. Dan makna yang kedua, ketiadaan berkehendak kepada yang menjadi akan dia. Yani ketiadaan berkehendak Allah Ta'ala kepada suatu yang menjadi akan dia, akan Allah. Bahkan ialah yang menjadikan segala perkara. Ini makna yang sabit di zat Allah Ta'ala, yang kita faham daripada qiyamuhu ta'ala binafsi. Ringkasnya senang saja Tok Uji Saleh sebut. Qiyamuhu ta'ala binafsi ini panjang. Ada Allah Ta'ala tak kena jadi. Ada Allah Ta'ala, makna yang kedua, ada Allah Ta'ala tak tumpang yang lain, tak tumpang pada zat lain. Nah, kalau ni kok panjang sangat nak kata kan. Ini ketiadaan berkehendak Allah Ta'ala pada zat yang dia nak duk tumpang. Jadi ada Allah Ta'ala, Allah tak tumpang pada benda lain. Kalau dia tumpang benda lain, makna Allah Ta'ala tu jadi sifat pula.
Bila jadi sifat, lu sifat ma'ani nak tak tahu mana. Maka qiyamus sifah bi sifah muhal. Diri sifat, sifat duduk pada sifat tu mustahil. Biru duduk pada putih, boleh tak? Tak boleh, mustahil. Baik. Tafsiran bagi qiyamuhu ta'ala bi nafsi ni dua tafsiran. Yang pertamanya, Allah Ta'ala adanya tidak kena jadi, Allah Ta'ala ada iaitu tak tumpang pada zat yang lain, ataupun tiada berkehendak Allah Ta'ala pada zat yang lain untuk dia tumpang seperti segala arat. Dan tafsiran yang kedua, ketiadaan berkehendak, yang ni Allah Ta'ala tu ada, tidak perlu pada sesuatu yang menjadikan dia, bahkan dia yang menjadi yang lain. Baik. Dan mustahil lah lawannya, yakni dan lawannya, lawan bagi qiyamu ta'ala binafsi itu mustahil. Apa dia lawan dia? Iaitu berkehendaknya Allah Ta'ala kepada zat atau kepada yang menjadikan dia. Ini perkara mustahil, lawan bagi qiyamuhu ta'ala binafsi. Mana dalil dan buktinya? Dan dalil qiyamuhu binafsi itu bahawasanya jika fardu takdirnya, jika tiada berdiri ia Allah dengan sendirinya. Bila sebut tiada berdiri dengan sendiri, yang ni tiada berdiri cara diri dia. Nah, kalau Allah Ta'ala tak berdiri dengan sendiri, mana bahkan berkehendak ia kepada zat. Kalau Allah Ta'ala tak bersifat dengan qiyamuhu ta'ala binafsih, tentulah dia akan bersifat dengan lawan dia. Dia tak ada pada kaedah dia. Apabila benda yang wajib ni tak ada pada satu mahal, pada satu mausuh, akan ganti lawan dia di situ. Pada satu sifat tu tak ada di sini, kerana dua sifat yang berlawanan. Dua sifat yang berlawanan. Apabila hilang sifat yang ada pada mahal ni, pada mausuh ni, dia akan ganti lawan. Contohnya macam gerak diam. Sekarang kita diam. Jadi gerak tak ada. Kemudian bila kita bergerak, dia tak ada lah. Dia ganti dengan lawan. Gerak yang diam tu dua benda yang berlawanan. Betul tak? Jadi bila kita ada diam di kita, gerak tak ada sama sekali. Bila kita hilang saja diam, ganti dengan gerak. Begitu juga sini. Kalau Allah Ta'ala tak bersifat dengan qiyamuhu ta'ala binafsih, tentulah akan diganti dengan lawan dia, iaitu berkehendak Allah Ta'ala kepada zat ataupun berkehendak Allah Ta'ala kepada yang menjadikan dia. Sebab tu dia kata di sini, jika tiada berdiri ia dengan sendirinya, maka lazimlah, dia kata, bersifat Allah Ta'ala dengan mustahil, iaitu bahkan berkehendak ia Allah Ta'ala kepada zat. Dengan tafsiran di sini, bahkan berkehendak ia Allah Ta'ala kepada zat, nescaya adalah ia sifat. Kalau Allah Ta'ala tak berdiri dengan sendirinya, tentulah lawan dia. Bila jadi lawan, apa jadi? Iaitu Allah Ta'ala berkehendak pada zat. Bila berkehendak pada zat, tentulah dia jadi sifat. Bila jadi sifat, tak sah sama sekali. Sebab apa? Dan keadaan Allah Ta'ala itu sifat mustahil atas Allah. Sebab apa? Kerana jika ada ia sifat, nescaya tiada bersifat ia dengan sifat ma'ani. Kalau Allah Ta'ala tu jadi sifat, dia tak boleh sifat dengan sifat ma'ani. Sebab apa? Kerana berdirinya sifat dengan sifat yang lain itu mustahil hukum dia. Kita buat contoh baru senang. Warna putih nak tumpang warna biru, boleh tak? Tak boleh. Warna putih tumpang di zat, satu zat. Biru tumpang zat yang lain. Putih nak tumpang di hitam, tak boleh. Warna tu nak tumpang warna lain, warna yang berlainan nak tumpang pada warna yang lain, tak boleh sama sekali. Boleh tak gula tumpang di garam? Manis gula tumpang di masin garam, boleh tak? Tak boleh, kerana kedua-dua itu sifat yang dia hanya tumpang pada zat buku gula, hablo gula tu, dan juga hablo garam masing-masing. Dia tak boleh duduk sekali. Dia kalau gula boleh duduk di payah, nak minum teh, nak buat gulai payah. Baik, jadi di situlah menunjukkan bahawasanya Allah Ta'ala bukan sifat, bahkan dia zat. Kerana dia ada sifat ma'ni yang akan datang, yang akan disebutkan nanti ni 7. Yang mana sifat ma'ni itu bersifat dengan sifat bagi Allah Ta'ala. Baik, nescaya tiada ia Allah Ta'ala bersifat dengan sifat ma'ani dan ma'nawiyah yang lagi akan datang kenyataannya, lagi akan datang huraiannya. Dan iaitu batil, iaitu tiada bersifat ia dengan sifat ma'ani dan ma'nawiyah itu batil. Sebab apa? Kerana menunjuk beberapa dalil atas bersifatnya Allah Ta'ala dengan sifat ma'ani. Ada dalil akli dan nakli yang menunjuk Allah Ta'ala itu bersifat ma'ani, yang akan disebutkan dalam babnya nanti. Baik, kerana menunjuk beberapa dalil
atas bersifatnya Allah Ta'ala dengan sifat ma'ani dan ma'nawiyah. Itu dalil yang pertama. Dalil yang keduanya, atau jika berkehendak ia Allah Ta'ala kepada yang menjadikan dia. Kalau kata Allah Ta'ala itu tak berdiri dengan sendiri, maka tentulah dia berkehendak kepada yang menjadikan dia. Atas tafsiran yang kedua ni, apa hukumnya? Nescaya adalah ia Allah Ta'ala itu baharu. Bila dia berkehendak pada yang menjadi, tentulah tukar jadi baharu lah. Itu senang saja. Baik, dan iaitu baharu itu mustahil, yakni mustahil atas Allah Ta'ala. Sebab apa? Kerana telah terdahulu wajib qidamnya. Kita nak tahu mana mustahil, rujuk balik kepada sifat qidamnya dan rujuk balik kepada dalil dia. Kalau telah terdahulu wajib qidamnya subhanahu wa ta'ala. Bila kita faham dalil tersebut, maka sabitlah, yakni ternyatalah dalam hati kita sabit berdirinya Allah Ta'ala dengan sendiri. Mana nyata dalam hati kita faham dan jelas sabit apa zat Allah Ta'ala berdiri itu, Allah Ta'ala itu berdiri dengan sendiri. Dan apabila sabit yang demikian itu, yakni sifat berdiri ataupun qiyamuhu ta'ala binafsih di zat Allah Ta'ala, bila sabit yang tu mustahilah lawannya, maka mustahilah lawan nak duduk sekali dengan qiyam. Maksudnya dua benda yang berlawanan tak boleh duduk pada satu mausuf. Apa makna mustahil? Iaitu berkehendaknya. Apa dia mustahil? Iaitu berkehendaknya kepada zat ataupun kepada yang menjadikan dia. Itu tak boleh ada pada zat Allah Ta'ala apabila dia bersifat dengan qiyamuhu ta'ala binafsih. Baik, dan yang keenamnya dia kata wahdaniyah. Sifat yang keenam daripada 20 sifat tersebut namanya wahdaniyah. Artinya, arti wahdaniyah keesaan Allah Ta'ala pada zat dan pada sifat dan pada af'al. Ini terjemahan dia. Sebab dia tak ada makna nafi di sini. Kita kena faham 5 sifat salbiah ni dia madlulnya nafi. Madlulnya nafi. Makna dia itu nafi. Madlul tu makna. Makna yang ada di zat Allah Ta'ala tu, nafi tu yang kita nak. Jadi ini terjemah disebut keesaan. Adalah nafi tu? Tak ada. Kita tak mau makna keesaan ni. Kita nak makna tak berbilang. Tidak berbilang. Sama lah dengan keesaan tu. Tapi nak makna tak. Sebab apa? Dia merujuk pada makna nafi. Baik, wahdaniyah ini artinya keesaan Allah Ta'ala pada zat, pada sifat dan pada af'al. Maknanya dia akan hurai satu-satu. Sebab wahdaniyah ni dia mempunyai 3 tafsiran. Asa Allah Ta'ala pada zat, sa Allah Ta'ala pada sifat dia, sa Allah Ta'ala pada af'al, pada perbuatan Allah. Baik, makna yang sabit di zat Allah Ta'ala mana yang ni? Dia kata dan maknanya, makna wahdaniyat, makna ma sadaq dia, bahawasanya Allah Ta'ala itu tiada zatnya, bersusun daripada 2 zat atau lebih. Ini yang pertama. Dia kata makna bahawasanya Allah Ta'ala, dan maknanya, makna bagi wahdaniyat pada zat di sini. Ini tulis. Maknanya, jadi makna wahdaniyat pada zat ataupun keesaan Allah Ta'ala pada zat, bahawasanya Allah Ta'ala itu tiada zatnya Allah bersusun daripada 2 zat ataupun lebih. Satu. Atau lebih bersalahan kebanyakan makhluk. Bersalahan kebanyakan makhluk, itu koma, berlainan dengan kebanyakan makhluk ni. Bersalahan makna berlainan, hukum dia dengan kebanyakan makhluk. Kebanyakan makhluk bersusun ia daripada beberapa banyak zat, iaitu segala juzuknya. Dan bersusun ini dinamakan kam muttasil pada zat. Jadi makna yang pertama daripada wahdaniyah ini ialah Allah Ta'ala zat dia itu tak bersusun daripada 2 zat ataupun lebih. Jadi tak sama dengan kebanyakan makhluk. Kebanyakan makhluk yang ada di alam ini terbentuk ia daripada beberapa banyak zat. Kita ni dibentuk daripada zat ni, kita ni sendiri. Daripada berbagai zat bentuk satu jadi jisim.
Dia kata bersusun ataupun terbentuk ia daripada beberapa banyak zat, iaitu segala juzuknya. Berapa banyak zat, iaitu segala banyak zat itu juzuk bagi makhluk lah. Tangan, kepala, kaki. Ini contoh yang mudah. Baik. Dan bersusun ini dinamakan kam muttasil pada zat, dia kata. Bersusun inilah yang dinamakan, iaitu diri bersusun ataupun sifat bersusun tu, terkib tu, dinamakan sebagai kam muttasil pada zat. Yang ni sifat kam muttasil yang ada pada zat. Kam muttasil ni suatu sifat yang ada pada baharu saja, tak boleh ada pada qadim. Kam muttasil ni sifat yang ada pada baharu. Sifat ada pada baharu dinamakan kam muttasil. Setiap benda yang terbentuk daripada dua jirim, dia mesti ada kam muttasil pada dia. Ibarat daripada bilang-bilangan yang muttasil, yang berhubung antara satu sama lain untuk membentuk satu zat. Contohnya macam kitab ni kan. Kita anggaplah, kita anggap senang, mudah-mudah. Anggap daripada muka surat pertama sampai habis ni disusun jadi sebuah kitab daripada juzuk-juzuknya yang banyak. Manusia disusun daripada kepala, kaki, tangan, badan dan sebagainya. Jadi satu bentuk tubuh badan insan yang lengkap daripada juzuk-juzuk dia, daripada banyak zat. Maka pada kita dan pada kitab ni ada sifat yang dinamakan kam muttasil ataupun bilang-bilangan yang bersusun pada zat yang mana setiap zat ataupun benda baharu yang dibentuk daripada dua zat ni, dua juzuk ni, mesti ada kam muttasil. Kalau kita faham daripada istilah kam tu sendiri, bilang-bilangan, bilangan yang berhubung, bilangan yang berhubung. Kam tu makna bilangan yang berhubung pada zat, mana lebih lah. Bila sebut kam, mesti lebih pada satu yang berhubung pada zat. Baik, yang keduanya dia kata, dan bahawasanya Allah Ta'ala tiada ada ia mendua ia baginya pada zat. Ini tafsiran wahdaniyat pada zat, tafsiran yang kedua. Tafsiran yang pertama, bila sebut asal Allah Ta'ala pada zat, yang pertamanya Allah Ta'ala tak bersusun daripada dua zat ataupun lebih, maka ternafilah kam muttasil. Yang keduanya dia kata bahawasanya Allah Ta'ala, tafsiran yang kedua, bahawasanya Allah Ta'ala itu tiada ada yang mendua ia baginya pada zat. Makna Allah Ta'ala tidak berbilang, tidak dua, tidak tiga, tidak empat, tidak yang mensekutuinya, tidak yang menyekutuinya pada zat. Maknanya tidak ada berbilang zat, maksud dia. Dia kata bahawasanya Allah Ta'ala tiada ada yang mendua ia baginya pada zat ataupun lebih, tak kira lah. Bila kata mendua ni, maknanya dia bukan berhubung tak. Tadi berhubung. Zat Allah Ta'ala tu nak bentuk, zat Allah Ta'ala tu bukanlah terbentuk macam zat kita ni. Kita ni terbentuk daripada beberapa juzuk, beberapa zat yang banyak bentuk jadi satu jisim. Zat Allah Ta'ala bukan macam tu. Tafsiran yang kedua, tak ada pada zat Allah Ta'ala tu zat lain yang sama dengan dia, jadi dua tapi tak berhubung. Maka kalau itu dia kata maka jadi ia berbilang. Nah, kalau kata ini dipanggil apa? Dipanggil tafri' alal manfi. Dalam istilah dalam ibaratnya dipanggil tafri' alal manfi, bukan nafi tak. Nafi tak jadi berbilang. Dia kata, kita ulang balik, bahawasanya Allah Ta'ala tiada ada yang mendua ia baginya pada zat. Tak ada pada zat Allah Ta'ala tu dua ataupun lebih pada zat dia, tapi tak berhubung, berpisah ni. Baik, kalau ada dua apa jadi? Maka jadi ia berbilang. Seolah-olahnya macam tu lah. Dia panggil tafri' ala manfi. Kalau ada dua tafri', maka ni tafri' pada mendua. Kalau dua apa jadi? Kalau dua jadi berbilang. Tu yang nak cerita natijahnya. Fa tafri'iyah ni, fa tafri'iyah kalau nak faham, siapa tak faham fa tafri'iyah senangnya. Fa tafri' ni ialah nak menyatakan natijah dari kalam sebelumnya.
Dia benda yang sama. Kalau tak sebut pun kita faham, tapi nak menyatakan natijah bagi jelas. Bila sebut kata mendua ni tentu berbilang, maka dia jelaskan dengan natijahnya. Natijahnya apabila tiada bagi Allah Ta'ala tu dua pada zat, natijahnya kalau dua dia jadi berbilang. Dan berbilang ini dinamakan kam munfasil. Diri nafsu berbilang tu, zat apa nama, kita fokus pada ni, pada sifat berbilang. Sifat berbilang itulah dinamakan kam munfasil pada zat, iaitu bilang-bilangan yang berpisah pada zat. Sebab dia berbilang. Zat tu dia kena ada dua, barulah ni dia ada dua zat yang sama. Zat tu tapi tak berhubung. Tadi berhubung, bentuk satu jisim. Ni zat dua yang berbeza, maka dia tentu ada dua, berbilang. Bila berbilang ni lah dinamakan ada kam munfasil pada zat. Ada sifat kam munfasil, bilangan yang berpisah, yang tak berhubung pada zat tu, yakni zat, apa-apa zat. Maka kam munfasil ni hanya ada pada zat baharu sahaja. Contoh dia apa? Dua cawan ni, senang, tak berhubung. Ini dipanggil, pada dua benda ni ada kam munfasil. Ada kam munfasil. Baik. Kemudian kata dia, dan dua kam ini ternafi keduanya dengan wahdaniyat pada zat. Dua kam ini sifat bagi baharu yang mustahil atas Allah Ta'ala, kerana dia sifat bagi benda baharu. Maka dua kam ini, kam muttasil pada zat dan kam munfasil pada zat, secara automatiknya ternafi keduanya dengan wahdaniyat pada zat, yakni dengan sifat wahdaniyat pada zat. Bila sabit pada Allah Ta'ala sifat wahdaniyat, ternafilah dua kam. Tak boleh ada. Tak boleh zat Allah Ta'ala itu terbentuk daripada dua zat dan lebih. Tidak boleh Allah Ta'ala itu tidak sama sekali Allah Ta'ala itu ada dua, mendua pada zatnya ataupun lebih, yang akan membawa kepada jadi berbilang. Baik. Kemudian katanya, dan bahawasanya Allah Ta'ala tiada baginya dua sifat atau lebih. Ini nak masuk menyatakan tentang wahdaniyat pada sifat. Ada dua juga tafsiran. Wahdaniyat pada af'al pun ada dua tafsiran. Masing-masing itu dia nak menafikan kam muttasil pada sifat dan kam munfasil pada sifat. Ya? Begitu juga pada af'al nak menafikan kam munfasil, muttasil dan munfasil pada af'al. Jadi kita berhenti di sini dulu pada katanya, dan bahawasanya Allah Ta'ala tiada baginya dua sifat ataupun lebih daripada jenis yang satu. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Kita baca satu ya kan? Tak apa larat ni. Masa menyentuh. Sampai